Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan sambung bab 6, asid, baz dan garam di bawah subtopik 6.9 iaitu penyediaan garam. Untuk subtopik ni dia panjang sedikit sebab banyak penyediaan garam yang perlu kita faham. Okey. Untuk standard pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mengeksperimen untuk menguji keterlarutan garam di dalam air dan mengelaskannya kepada garam terlarut atau garam tak terlarut. Yang kedua, menghuraikan penyediaan garam terlarut berdasarkan aktiviti yang dijalankan. Yang ketiga, menghuraikan penyediaan garam tak terlarut berdasarkan aktiviti yang dijalankan. Dan yang terakhir, mengeksperimen untuk membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. Okey, untuk standard pembelajaran kita ada 4 untuk subtopik ini. Okey. Di bawah ni cikgu ada garam Himalaya. Garam Himalaya ni dia pepejal. Kenapa dia pepejal? Sebab bentuk dia ni. Okey, garam Himalaya ni pepejal. Okey, adakah garam Himalaya ni larut di dalam air? Betulkah semua garam larut di dalam air? Okey, jom sama-sama kita saksikan slide seterusnya. Okey. Garam terlarut dalam garam terlarut dan garam tak terlarut. Okey, garam ni merupakan sebatian ion. Garam terlarut ialah garam yang larut di dalam air pada suhu bilik. Dan garam yang tak terlarut ialah garam yang tidak larut di dalam air pada suhu bilik. Kena ingat betul-betul. Garam tak terlarut, garam yang tidak larut di dalam air pada suhu bilik. Garam terlarut, garam yang larut dalam air pada suhu bilik. Itu perbezaan garam larut dan garam tidak larut. Okey. Garam terlarut, garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan. Okey. Jenis garam larut dalam air, tidak larut dalam air. Kita tengok garam mana yang larut dalam air dan garam apa. Garam apa yang tidak larut di dalam air. Okey. Ini garam nitrat. Jenis garam, garam nitrat. Okey, garam nitrat, semua garam nitrat larut di dalam air. Tiada garam nitrat tidak larut dalam air. Jadi awak kena ingat, semua garam jenis nitrat ni larut dalam air. Dan tiada garam nitrat yang tidak larut di dalam air. Okey, garam klorida. Semua garam klorida larut di dalam air kecuali plumbum 2 klorida, argentum klorida, mercury klorida. Okey, senang nak ingat PAH. P untuk plumbum, A untuk argentum, H untuk mercury. Okey, untuk garam sulfat, semua garam sulfat larut di dalam air kecuali plumbum 2 sulfat, kalsium sulfat, barium sulfat. Jadi nak senang ingat PCB, pantai cahaya bulan. Okey, PCB. P untuk plumbum, C untuk kalsium, B untuk barium sulfat. Okey, untuk garam karbonat yang larut di dalam air adalah natrium karbonat, amonium karbonat, kalium karbonat dan semua garam karbonat yang lain. Jadi yang tak larut ni semua garam karbonat yang lain.
Yang larut dalam air adalah natrium karbonat, amonium karbonat, kalium karbonat. Dan selebihnya tu tidak larut dalam air. Okey, untuk garam natrium, amonium dan kalium, semua garam natrium, amonium dan kalium larut di dalam air. Tiada yang tidak larut di dalam air. Jadi, senang nak ingat, awak ambil natrium, amonium dan kalium. Dia semua larut dalam air. Dan tiada garam natrium, amonium dan kalium tidak larut di dalam air. Okey. Jadi, keterlarutan garam di dalam air. Okey. Plumbum 2 klorida dan plumbum 2 iodida merupakan dua jenis garam yang istimewa. Kena ingat. Plumbum 2 klorida dan plumbum 2 iodida. PbCl2, PbI2. Merupakan dua jenis garam yang istimewa. Okey. Garam ini asalnya, dua garam ni dia tidak larut dalam air. Tetapi boleh larut dalam air panas. Di dalam air panas untuk menghasilkan larutan yang tidak berwarna. Jadi, pepejal ni, pepejal terbentuk semula apabila air disejukkan. Kita larutkan plumbum 2 klorida ataupun plumbum 2 iodida dalam air panas. Jadi, dia akan menghasilkan larutan tidak berwarna. Tetapi, kalau kita sejukkan balik, dia akan terbentuknya pepejal. Okey, jom kita buat eksperimen. Okey, ini sebagai contoh, ini adalah pepejal putih plumbum 2 klorida. Okey, dia guna plumbum 2 klorida. Okey, plumbum 2 klorida ni dipanaskan. Okey, dipanaskan. Pepejal putih larut dalam air panas untuk membentuk larutan tidak berwarna. Okey, pepejal putih terbentuk apabila air disejukkan. Okey. Yang kedua, kita guna pula plumbum 2 iodida. Plumbum 2 iodida ni dia warna kuning. Apabila kita panaskan, dia akan membentuk larutan tidak berwarna. Apabila dia disejukkan, pepejal kuning mula terbentuk balik. Awak kena ingat, plumbum 2 klorida dengan plumbum 2 iodida. Nanti contohlah soalan akan tanya ke, apakah dua jenis garam yang istimewa? Larut dalam air panas dan terbentuk apabila disejukkan. Okey, jawapan dia plumbum 2 klorida dengan plumbum 2 iodida. Okey, penyediaan garam. Okey, kita ada garam. Garam kita ada dua. Garam terlarut dengan garam tak terlarut. Okey, garam terlarut ni dia ada dua pula. Garam nak dan garam bukan nak. Nak ni apa? Nak ni natrium, amonium dan kalium untuk garam nak. So selebihnya garam bukan nak. Garam bukan naknya selebih daripada ni lah. Selebihnya daripada natrium, amonium dan kalium. Okey. Okey, untuk garam nak, kita akan guna tindak balas peneutralan antara asid dan alkali. Peneutralan ni kita dah belajar masa 9.7 bab peneutralan. Okey, untuk garam bukan nak, kita akan melalui tindak balas antara asid dan logam reaktif. Asid bertindak balas dengan oksida logam dan asid bertindak balas dengan karbonat logam. Okey, ini cara penyediaannya. Okey, untuk tindak balas untuk penyediaan garam tak terlarut, kita guna tindak balas penguraian ganda 2. Ini penguraian ganda 2 ni boleh juga dikenali sebagai tindak balas pemendakan. Okey, kita ada larutan A, kita campur dengan larutan B. So, larutan garam terlarut. Mendakan garam tak terlarut. Lepas campur ni, kita akan dapatlah mendakan garam yang tak larut. Dan atas tu, larutan garam yang terlarut. Okey. Penyediaan garam terlarut, tindak balas peneutralan. Okey. Macam mana kita nak buat penyediaan garam terlarut melalui tindak balas peneutralan? Kita dah belajar sebenarnya benda ni, tapi tak apa, kita ulang balik.
Okey. Di sini kita ada asid hidroklorid dengan larutan kalium hidroksida. Okey, asid kan peneutralan ni tindak balas antara asid dan alkali menghasilkan garam dan air. Okey, kita guna penaftalin. Okey, sudah ada sudah memberi hablo. Okey. Okey, kita bilaskan keseluruhan permukaan sebatang pipet 25 cm padu dengan sedikit natrium hidroksida KOH 2.0 mol per desimeter padu. Kemudian tuangkan larutan itu. Okey, kenapa kita guna pipet? Sebab pipet adalah untuk mengukur isi padu yang tepat. Sebab tu kita guna pipet. Kita tak guna alat radah lain. Sebab pipet ni dia G2. Kejitu yang dia tinggi untuk mengukur. Okey. Pipet dengan tepat 25 cm padu, larutan kalium hidroksida 2.0 mol per desimeter padu dan dipindahkan ke dalam sebuah kelalan kon. Ni kelalan kon. Okey, tambahkan beberapa titis penunjuk penaftalin dan goncangkan penunjuk penaftalin tu. Lepas tu, bilaskan keseluruhan permukaan dalam sebatang biuret dan dengan asid hidroklorid 2.0 mol per desimeter padu. Kemudian tuangkan larutan itu. Isikan biuret dengan asid hidroklorid HCl. Biuret ni kita isi dengan HCl. Dan apitkan biuret dengan kaki litot. Ni kaki litot orang panggil. Kaki litot, rekod bacaan awal biuret. Kita rekod le bacaan awal biuret ni berapa. Ni sini. Kita rekod bacaan dia berapa. Okey. Tambahkan asid secara perlahan-lahan ke dalam kelangkung sambil memusarkannya. Okey, kita tambah. Setitis demi setitis. Yang ni kita goncang. Kelangkung ni kita goncang. Kenapa kita tambahkan sedikit demi sedikit? Sebab kita nak bagi penaftalin ni berubah. Jadi kita kena tambah sedikit demi sedikit. Kita tak nak macam dia terlampau overdose. Kalau awak tuang je banyak tapi penaftalin dah berubah. Kita nak berubah penaftalin ni kepada tidak berwarna. Sehingga larutan kelangkung menjadi merah jambu kepada tidak berwarna. Okey, merah jambu ni kepada tidak berwarna. Sebab tu kita kena titis perlahan-lahan. Okey, rekod bacaan akhir biuret. Kemudian, tentukan isi padu asid hidroklorid 2.0 mol per desimeter padu yang diperlukan untuk menetralkan 25 cm padu larutan kalium hidroksida. 2.0 mol desimeter padu. Andaikan isi padu asid ialah VCM. Okey, sekarang kita andaikanlah. Lepas awak titis-titis ni, kita pun dapatlah VCM. Okey. Next. Okey. Kita pun dapatlah VCM asid hidroklorid. Okey, isikan 25 cm padu larutan kalium hidroksida 2.0 mol per desimeter padu ke dalam kelalang kon dengan menggunakan pipet tanpa penunjuk penaftalin. Tadi kita tambahkan penunjuk penaftalin, sekarang kita tambahkan penunjuk penaftalin. Okey, tambahkan VCM asid hidroklorid HCl 2.0 mol per desimeter padu daripada biuret ke dalam kelalang kon itu dan pusarkan campuran untuk memastikan campuran sekata. Okey, masukkan asid hidroklorid ni kepada larutan kalium klorida. Lepas tu pusarkan, goncangkanlah kelalang kon ni supaya campuran tu sekata. Tuangkan kandungan kelalang kon ke dalam sebuah pangkup penyejat. Panaskan larutan itu perlahan-lahan supaya larutan tepu diperoleh. Okey, kita tuangkan semua VCM ni ke dalam larutan kalium klorida. Lepas tu kita goncang-goncangkan kelalang kon. Lepas tu kelalang kon ni kita tuangkan dalam ni dan kita panaskan. Biarkan larutan garam yang tepu menyejuk sehingga hablo terbentuk. Okey, lepas kita panaskan, kita pun sejukkan kalium klorida sehingga hablo terbentuk. Hablo ni hablo kecil-kecil ni dalam ni. Okey.
Turaskan kandungan ke dalam mangkuk pijat untuk memperolehi hablokalium klorida. Bilaskan hablo itu dengan sedikit air suling. Okey. Kita masukkan dalam corong turas. Lepas tu masukkan hablo. Hablokalium ni dapat yang daripada ni. Kita tuang dalam ni. Okey. Lepas tu cucikan, kita ambil sedikit air suling ni untuk bilaskan hablo-hablo yang terdekat tepi-tepi ni dalam kertas turas ni. Okey, keringkan hablo itu dan menekankannya di antara beberapa keping kertas turas. Okey. Dah kita dapat ni. Ni kan corong turas. Dalam corong turas ni ada kertas turas. Kita ambil kertas turas tu, ambil lepas tu kita ambil satu lagi kertas turas yang kosong, kita apitkan dua tu. Hablokalium klorida ni kering. Sampailah hablokalium klorida ni kering. Okey. Itu sahaja untuk penyediaan garam terlarut untuk tindak balas penetralan. Okey, untuk penyediaan garam terlarut menggunakan tindak balas asid bertindak balas dengan oksida logam. Okey. Tuangkan 20 cm padu asid nitrik 2.0 mol per desimeter padu ke dalam sebuah bikar. Hangatkan asid dengan menggunakan api yang kecil. Okey. Kita masukkan 20 cm padu asid nitrik ke dalam sebuah bikar. Lepas tu kita panaskan. Lepas tu tambahkan serbuk kuprum 2 oksida CuO dengan menggunakan spatula sedikit demi sedikit ke dalam asid. Kacaukan campuran itu dengan menggunakan rod kaca. Okey, teruskan penambahan kupron 2 oksida sehingga terdapat bentuk yang tidak terlarut. Turaskan serbuk kupron 2 oksida CuO yang berlebihan daripada campuran itu. Kita kena turaskan. Macam ni. Okey, ni daripada tadi kan. Ni daripada tadi. Sini. Okey, kita turaskan. Kita masukkan dalam ni. Okey, turas. Lepas tu tuangkan hasil turasan ke dalam sebuah mangkuk pijat dan panaskan hasil turasan itu sehingga memperolehi larutan garam yang tepu. Okey, daripada sini kita panaskan. Okey, panaskan. Biarkan larutan tepu yang terhasil menyejuk sehingga hablo garam terbentuk. Sama juga macam tadi. Kita biarkan dia sejuk sampailah hablo dia terbentuk. Turaskan kandungan terdapat dalam mangkuk penyejat untuk memperolehi kandungan hablo garam. Okey, kita buat macam je tadi. Kita turaskan dia, kertas turas. Lepas tu kita ambil kertas turas ni, kita keringkan. Ambil lagi sekeping kertas turas. Apitkan dia supaya dia cepat kering. Okey. Penyediaan garam terlarut yang tulen menggunakan habluran semula. Okey, habluran semula ni prosedur dia macam mana? Letakkan hablo kupron 2 sulfat CuSO4 ke dalam sebuah sebuah bikar. Okey, kita masukkan hablo kupron 2 sulfat ni hablo. Okey, lepas tu kita masukkan air suling sedikit demi sedikit sambil mengacau. Kita tambah air suling dan kacau menggunakan rod kaca. Lepas tu kita panaskan dia supaya proses ni mempercepatkan proses larutan garam. Lepas tu kita turas larutan garam yang panas untuk menyingkirkan benda asin yang tidak larut. Okey, kita turas. Yang ni daripada tadi ni kita ambil. Ya Allah. Kita ambil ni. Kita turaskan dia. Okey, lepas kita turas, ni, kita ambil yang ni, kita panaskan balik. Kita panaskan, lepas panaskan, biarkan larutan tepu terhasil itu menyejuk. Okey, lepas kita panaskan, kita sejukkan dia dulu. Lepas kita sejukkan, jadi larutan tepu terhasil. Larutan tepu ni. Lepas tu hablo garam pun ada ni, hablo garam ni. Okey, turaskan kandungan tersebut ke dalam mangkuk penyejat dan memperolehi hablo garam. Bilaskan hablo itu dengan sedikit demi sedikit air suling. Okey, kita ambil ni. Kita turaskan dia. Turaskan, lepas tu keringkan. Kita ambil yang atas ni. Okey,
yang atas dalam kertas turas ni, kita keringkan dengan sekeping lagi kertas turas. Okey. Okey, untuk penyediaan garam tak terlarut menggunakan barium sulfat. Garam tak terlarut boleh disediakan melalui tindak balas penguraian ganda 2. Dalam proses ini, 2 larutan garam yang mengandungi ion-ion garam tak terlarut diperlukan. Okey, kita ada sini larutan barium klorida dengan larutan natrium sulfat. Okey, kita guna 25 cm padu larutan barium klorida 0.5 mol per desimeter padu dituangkan ke dalam sebuah bikar berisi 25 cm padu larutan natrium sulfat 0.5 mol per desimeter padu. Okey, kita tuangkan larutan barium klorida ni 25 cm padu ke dalam larutan natrium sulfat yang berisi 25 cm padu juga. Lepas tu kita kacau. Kita kacau ni menggunakan rod kaca. Satu mendakan putih terbentuk dengan serta-merta. Okey, kita akan dapat mendakan putih ni. Bawah ni mendakan putih barium sulfat. Okey, mendakan tersebut terbentuk dituras melalui kertas turas. Kita ambil ni. Okey. Kita turas dia. Lepas kita turas, mendakan dalam corong turas dibilas dengan air suling. Lepas kita turas semua habiskan, kita pun ambil air suling, kita tambah ni. Kita bilas. Okey, kita bilas. Lepas tu, lepas kita bilas, kita pun ambil yang dalam kertas turas dalam ni. Okey, kita ambil pula sekeping lagi kertas turas, lepas tu kita keringkan. Jadi kita pun dapatlah mendakan barium sulfat. Okey, persamaan ion garam tak terlarut diterbitkan. Okey, untuk persamaan kimia, kita ada barium klorida, natrium sulfat. Okey, apa yang terhasil? Okey, barium 2 ni, kita ada sini Ba2+, Cl-. Kita ada natrium 2 mol natrium plus dan SO4 2- menghasilkan BaSO4 tambah 2Cl-, 2Na+. Okey. Na dan Cl2 merupakan ion pemerhatian yang tidak mengalami perubahan dalam tindak balas. Maka ion ini dimasukkan. Okey, dimasukkan. Kita pun potong. Potong, lepas tu Cl pun kita potong. Okey, kita pun dapatlah BOSO4. Lepas tu kita pun buatlah persamaan ion dia. Ba2+ tambah SO4 2- menghasilkan barium sulfat. Okey, ini yang terhasil. Okey, pembinaan persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. Untuk kaedah perubahan berterusan ni digunakan untuk membina persamaan ion bagi pembentukan garam tak terlarut. Ingat, garam tak terlarut. Dalam kaedah ini, isi padu satu larutan A dimalarkan manakala larutan B ditambahkan dalam larutan A melalui pertambahan isi padu seperti ini. Okey. Okey, ni semua larutan A. Okey, semua larutan A yang dimalarkan. So, semua sama. Jadi, kita pun tambahkan larutan B. Okey, lepas kita tambahkan larutan B, ketinggian mendakan terbentuk meningkat secara beransur-ansur bagi beberapa tabun uji yang pertama dan kemudian menjadi mala seperti rajah 6.44. Okey. Dia semakin banyak, lepas tu tiba-tiba dia mala. Okey. Ni kan ada 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 sebab larutan A ni isi padu ni berlainan. Okey. Tabung uji yang pertama yang mencapai ketinggian mendakan yang maksimum menandakan semua bahan tindak balas telah bertindak balas dengan lengkap. Okey, sini. Sini kan yang start maksimum, semua sama sini kan.
Maksudnya mendakan yang maksimum, menandakan semua bahan tindak balas ni bertindak balas dengan lengkap. Okey, pembinaan persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. Dalam kaedah perubahan berterusan, tujuan memalarkan isi padu larutan pelambung 2 nitrat sementara memanipulasikan isi padu larutan kalium iodida adalah untuk menentukan nisbah mol ion pelambung 2 Pb2+ yang bertindak balas dengan lengkap dengan ion iodida. Okey, jika X mol ion pelambung 2 bertindak balas dengan Y mol ion iodida, maka formula empirik bagi garam tak terlarut adalah PbXLY. Okey, ni kita ada persamaan ion pelambung 2 dengan ion iodida. Kita akan menghasilkan ini. Okey, untuk kita dapatkan bilangan mol untuk pelambung dengan iodida, kita perlu menghitung bilangan mol ion pelambung menggunakan formula Mv/1000. Okey. M dia bagi 0.5, lepas tu video volume 5 cm padu. 5 cm padu, lepas tu bahagi dengan 1000. Okey, kita dapatlah 0.025 mol. Okey, isi padu larutan kalium yang diperlukan untuk tepat tindak balas dengan pelambung 2 nitrat ialah 5.0. Sini kan. Okey. Ni, kita ambil daripada sini. So, daripada sini 5 lah. Okey, untuk bilangan mol ion kromat 0.5 darab dengan volume dia 5 juga. Lepas tu dapat hasil 0.025 mol juga. So, nisbah paling ringkas bilangan mol ion pelambung 2 Pb bilangan mol ion kromat adalah 1:1. Jadi, 1 mol ion pelambung 2 bertindak balas lengkap dengan 1 mol ion kromat 5. Jadi, ni persamaan ion dia. Okey. Okey, pembinaan persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan juga lagi. Okey, tabung uji 1 hingga 4. 1, 2, 3, 4. Tinggi mendarah kuning bertambah apabila semakin banyak larutan kalium kromat 4 ditambahkan kepada larutan pelambung 2 nitrat dalam tabung uji. Tabung uji itu. Okey, larutan aqueous dalam mendarkan tidak berwarna kerana hanya mengandungi pelambung, kalium dan nitrat. Tabung uji 5, tinggi maksimum mendarkan telah dicapai. Larutan aqueous dalam mendarkan tidak berwarna kerana semua ion kromat sudah bergabung dengan semua ion pelambung untuk membentuk mendarkan kuning PbCrO4 pelambung dikromat. Larutan aqueous hanya mengandungi ion kalium dan nitrat. Tabung uji ni 5 kan. 6, 7, okey 7, 8. 6 dan 7, tinggi mendarkan kuning kekal sama. Larutan aqueous dalam mendarkan warna kuning kerana isi padu larutan kalium kromat yang ditambah adalah berlebihan. Disebabkan semua ion pelambung sudah bergabung dengan ion kromat untuk membentuk mendarkan kuning, maka terdapat ion kromat berlebihan dalam larutan 6 dan 7. Okey, untuk latihan, cikgu nak kamu semua buat uji kendiri 6.9 muka surat 190. Okey, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Cikgu harap semua faham apa yang kita belajar. Dan untuk eksperimen tu, kamu boleh baca sendiri dalam buku teks. Dia ada terangkan satu persatu. Jadi cikgu nak kamu semua faham. Okey, sekian. Terima kasih.